Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersua sekali lagi. Dan untuk sesi malam ni insya-Allah saya akan bawakan salah satu tajuk, okey, ataupun peluang pelaburan yang ada yang ingin saya kongsikan bersama, iaitu peluang pelaburan melalui servis yang dipanggil sebagai private managed account ataupun biasa juga orang kenali sebagai private mandates. Okay, ada juga yang panggil sebagai managed account. Okay, so semua itu membawa kepada maksud yang sama, okay, iaitu servis yang mana license fund manager akan uruskan semua pelaburan bagi pihak klien. Okay, so insyaAllah itu yang saya akan kongsikan pada hari ini, dan juga peluang melabur dengan nilai permulaan yang sangat minima, yang saya rasa tak ada di tempat lain di Malaysia untuk kategori private mandates. Okay, so ini adalah I think julung kali juga dibuat peluang seperti ini, iaitu dengan minima pelaburan 10,000 seseorang itu mampu untuk mendapatkan servis private mandates yang mana sebelum ini hanya untuk nilai pelaburan yang lebih besar. Okey. So insya-Allah saya akan kongsikan berkenaan apakah servis ini, okey, dan juga apakah kriteria dia, dan juga uh, what are the fees yang terlibat dan sebagainya. Okey, so kita mulakan sesi kita pada malam ini insya-Allah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Thank you so much kerana menonton dan juga kerana bersama. Okey, insya-Allah hari ini saya akan kongsikan berkenaan private managed account, atau juga dikenali sebagai private mandates, okey, pelaburan yang cukup hangat ketika ini, yang cukup popular. Mungkin ada yang selalu dengar, ada juga mungkin yang tak pernah dengar. Okay, so today saya akan ceritakan dengan details berkenaan dengan pelaburan ini supaya semua orang lebih faham, so dan juga dapat peluang yang sama untuk semua. Okay, so for me, sebelum anda melabur ataupun anda buat sebarang keputusan pelaburan, yang penting, okay, adalah anda faham apakah benda yang anda nak labur tu, okay, ke mana tempat yang dilaburkan dan sebagainya, supaya anda betul-betul inform. So for me, a smart investor is an informed investor. So kena tahu dulu ke mana duit tu dilaburkan, apakah perkara yang dilaburkan dan sebagainya, supaya kita jelas dan juga clear, dan juga having a right goals ataupun direction yang kita nak tuju. Okay, so sebagai mukadimahnya, okay, so currently saya attach dengan Philips Capital. Philips Capital adalah salah satu uh, asset management company yang berdaftar di Malaysia dengan Suruhanjaya Security. Mungkin anda dah pernah dengar sebelum ini, Philips Capital. Ada juga mungkin yang tak pernah dengar Philips Capital. Ada yang mungkin dengar Philips dikaitkan dengan produk-produk elektronik, okay? Tetapi saya nak jelaskan di sini, Philips Capital tiada kaitan dengan barang-barang elektronik ataupun elektrik yang ada di pasaran tu. Philips Capital is purely for capital market, berkenaan dengan financial, berkenaan dengan sektor dipanggil sebagai capital market. Okay. Alright, so Philips Capital diasaskan di Singapura, sudah established since 1975. Okay, so dia asal di Singapura. Dia bermula sebagai salah satu stockbroker. Stockbroker ni macam dekat Malaysia kita macam buka account untuk CDS kan. Kita buka dengan M+, kita buka dengan Maybank Investment, dengan RHB Investment dan sebagainya. Itu syarikat broker. Okay, so di Singapura Philips bermula sebagai syarikat broker, okay, kemudian berkembang sebagai Philips Securities, and then dia jadi Asian Financial House, dan kini mempunyai pelanggan ataupun clients worldwide, di seluruh dunia. Okay, so dengan currently employee sebanyak 5,000, lebih daripada 5,000 kaki tangan di seluruh dunia. Dan juga ketika ini, okay, asset under management ataupun AUM yang diuruskan oleh Philips Capital untuk worldwide, okay, adalah lebih daripada 44 bilion US dollar. Okay, bukan ringgit, 44 US dollar.
44 bilion US dollar kena darab 4.1 lebih kurang so darab 4. Itulah aset yang diuruskan oleh Philips Capital worldwide, bukan saja di Malaysia atau Singapura tetapi juga di beberapa negara lain. Dan ketika ini clients, Philips Capital ada lebih daripada 1 juta klien di seluruh dunia. Okay, so ini adalah global network, ataupun cawangan-cawangan yang ada bagi Philips Capital. So of course dia punya main headquarter will be di Singapore, sebab Singapore adalah tempat ia dilahirkan. Malaysia of course kita juga ada beberapa tempat, seperti di Kuala Lumpur, di Kota Damansara, kita ada di Penang, di Melaka, di JB kita ada 2, kemudian di Sarawak dan juga di Sabah. So Malaysia ada, kemudian di tempat-tempat lain contohnya di Cambodia, di Vietnam, Indonesia, Thailand, China, Japan, India, UAE, UK, France, Turkey, Australia dan juga di USA. So itu adalah global network bagi Philips Capital worldwide, untuk di seluruh dunia. Okay, apakah produk dan services yang ditawarkan oleh Philips Capital? Okay, so ini tidak tertakluk setakat di Malaysia, tapi ini the whole service, ataupun produk yang ditawarkan oleh Philips Capital untuk pasaran di seluruh dunia. Okay, so dia ada stockbroking, cuma di Malaysia masih belum ada stockbroking. InsyaAllah, so hopefully doakan stockbroking daripada Philips. Okay, so doakan insyaAllah. Tetapi di Malaysia ada seperti futures and derivative commodity, kita ada dia punya platform, kemudian ada juga wealth management bagi unit trust, insurance takaful dan sebagainya. Kemudian ada juga fund management bagi servis dan juga produk yang ditawarkan di Malaysia. Okay, alright. Okay, so selesai berkenaan dengan introduction berkenaan dengan Philips Capital. So sekarang kita beralih kepada kenapa kita nak perlu melabur. Okay, apa objektif pelaburan, dan juga kenapa anda nak kena laburkan. Okay, so different people bagi saya dia ada different objektif, different timeline dalam hidup kita. Kita ada different target yang kita nak capai, dan juga setiap goals ataupun target yang kita nak achieve tu memerlukan kepada instrument, ataupun kita panggil sebagai vehicles lah yang berbeza. Contoh, kalau kita nak drive mungkin daripada KL ke JB, apakah jenis mode of transportation yang sesuai. Okay, so ada orang perlu naik flight sebab dia kena ada catch up the meeting yang dia kena attend, very important, so dia kena ambil flight. Ada orang mungkin time is not so much important, so dia boleh drive normal sedan car, yang 110 km/h, so dia boleh sampai dalam 4 ke 5 jam. Ada orang juga mungkin dia tak nak drive dan dia nak naik bus, so dia nak relax tapi secara santai-santai je. Okay, so dia boleh naik bus ataupun dia boleh naik train, dan sebagainya. So a difference objektif, akan memerlukan kepada a different approach, different instrument, dan juga a different strategy. So that's why I think yang pertama penting sebelum kita decide nak invest dekat mana ataupun apa nak buat dengan duit yang ataupun modal yang kita ada, is to have the goals first, financial goals. So ini adalah contoh ataupun beberapa example yang kita boleh ataupun yang biasa rakyat Malaysia ada. Kenapa dalam proses nak melabur tu, apa yang nak capai. Okay, so antaranya adalah untuk wealth accumulation. Ada juga orang melabur untuk education fund, untuk education anak-anak dia, bagi but normally untuk tertiary education lah, untuk peringkat universiti, yang mana of course kita tahu memerlukan belanja yang besar. Kemudian ada juga objektifnya untuk retirement fund. Okay, so mungkin orang bekerja, dia ada EPF, tapi dia rasa EPF dia tak cukup, so dia nak ada supplementary retirement fund dia. So nanti bila dia retire, dia ada EPF fund dan juga dia ada daripada investment fund. So bila combine together, dan dia ada a bigger sum. Ataupun orang meniaga, so dia tak ada EPF, ataupun dia bekerja sendiri yang tak ada EPF, so dia nak put aside komitmen dia bagi bulanan ataupun tahunan untuk disediakan dana persaraan dia nanti. Sebab of course kita masa kita muda, masa kita masih bertenaga, kesihatan ada, kita boleh usaha insyaAllah untuk cari rezeki
buat apa saja kan untuk sara keluarga kita. Tetapi kita tahu kita punya time, kesihatan kita, kita punya productivity kita limited. So once kita achieve a certain age, let's say 55, 60 years old, kita punya strength tu dah tak macam waktu kita umur 20-an, 30-an yang mana kita kalau kerja tu kerja sungguh-sungguh lah buat kalau pagi keluar, malam tu baru balik buat sehabis baik kerja tapi kita tahu is a limited resources sebab benda tu once kita achieve a certain age, maka kita dah tak boleh nak hustling orang panggil hustling ataupun striving waktu macam kita muda-muda. So waktu umur 60 tu kita mungkin dah nak lay back sikit. Mungkin kita nak buat kalau kita bekerja pun bukan sebab kita terpaksa bekerja. Kita bekerja waktu tu mungkin sebab kita nak isi masa kita untuk contribute to others. Waktu tu ialah untuk kita doing apa yang kita nak buat dan sebagainya. Okay? So that's why I think penting untuk ada retirement fund for ensure waktu kita nak retire nanti, kalau kita nak bekerja bukan sebab kita terpaksa. Okay, tapi sebabkan untuk tujuan lain tak apa. Sebab kita tahu kita ada income yang every month ataupun yearly yang boleh support kita punya expenses tanpa worrying yang kita terpaksa masuk kembali ke workforce untuk dapatkan gaji bagi bersara kehidupan. So itu I think antara objektif kenapa perlu ada retirement fund. Kemudian mungkin objektif anda juga nak beli rumah contohnya, nak beli rumah idaman. Mungkin dalam 10 tahun lagi anda target nak ada rumah yang selesa, rumah yang anda idamkan selama ini. Mungkin semi-D, mungkin banglo, mungkin buat rumah sendiri dan sebagainya. Berbeza setiap orang dia ada different impian dia. Mungkin ada orang yang nak kondo, kondo yang ada full facilities. So itu adalah rumah impian dia. Sebab dia nak security, dia nak ada leisure, tempat-tempat untuk equipment dia nak pakai semua ada dekat situ. Ada orang mungkin dia nak balik rumah, buat rumah di kampung. So dia ada piece of land yang dia boleh nak buat rumah sendiri. Ada orang mungkin rumah teres tapi dia nak super link, rumah panjang sikit dia punya buka depan besar, belakang tarik panjang, tu panggil super link. Ada juga orang nak corner units, ada nak semi-D, ada mungkin nak banglo. So different people ada different objective, but kita kena tahu apa yang kita nak capai. Okay, dan juga berapa yang diperlukan untuk kita achieve for that. Okay, so mungkin dalam 10-15 tahun kita nak buat benda tu. Dan juga mungkin financial goals kita adalah untuk inheritance. Okay, so ini lebih spiritual sikit maknanya duit tu bukan untuk kita saja, tetapi duit yang kita kumpul, kita bagi, kita gandakan ni, okay, kita set nanti bila kita dah tak ada, kita ada trust fund. Okay, so of course ada juga kita bagi untuk wasiat keluarga kita, anak kita, isteri kita dan sebagainya. Tapi mungkin half tu kita kata no, this one ada trust fund untuk kita bagikan kepada wakaf. So whatever return secara yearly daripada investment ni, bagi dekat rumah anak yatim yang kita dah set. Mungkin tahfiz yang kita nak contribute, ataupun masjid dan surau yang kita nak ada every year tu, sumbangan kita. So dia mengalir insya-Allah. Selepas kita tak ada tu, masih walaupun kita dah tak ada duit, kita tu masih boleh memberi manfaat kepada kita, yang mana dia continuously contribute to tempat yang kita inginkan tu. Alright. So itu adalah objektifnya. Dan untuk achieve whatever kita punya timeline tu, so bagi saya adalah yang penting terutama untuk diri saya adalah untuk retirement fund. Okay, sebab kita tahu umur kita limited, tenaga kita limited, kita punya keringat satu hari nanti dia akan berkurangan. So it's very important for me to prepare my retirement fund. Okay, so saya pecahkan umur kepada 3 fasa. Fasa pertama more on spending, yang mana memang ketika ini kita dalam proses membesar, kita baru lahir, kita membesar, sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti sebagainya. So banyak memerlukan duit dan belanja. Okay? Dan bukan menggunakan duit kita lah, normally menggunakan duit parents kita. And then umur 30 ke 60 ni saya letakkan is time yang paling crucial dan important, because during this time, okay, 30 years punya window ni adalah waktu yang kita kena accumulate
dan juga ketika itulah banyak sebenarnya kita kena guna untuk spending. So it's very challenging because kita ada expenses yang kita kena commit every month. Kita ada installment rumah, kita ada installment kereta, kita ada bills elektrik, bil air, bil telco, mungkin ada yang bil TV dan sebagainya. So itulah komitmen bulanan yang kita kena meet. But at the same time, because umur 30 sampai 60 ni adalah limited, waktu ni jugalah yang kita kena start accumulating bagi penggunaan kita selepas kita retire nanti. So it's very crucial. I know it's hard, but kalau kita tak set dari sekarang, by the 60 years old kita takut waktu 60 tu nanti kita tengok, alamak, tak cukup. So waktu tu baru sedar, duit EPF kita yang kita ada tu hanya boleh sustain 3 ke 5 tahun. Okay, ini reality from EPF punya data sendiri, yang mana ada orang lepas 3 tahun bersara betul so duit EPF dia tu hanya boleh bertahan selama 3 tahun sahaja. Okay, so nak tak nak lepas tu dia terpaksa cari kerja balik. So itu yang kita nampak, ada yang sudah berusia tapi terpaksa masuk, bukan sebab choices dia, tapi memang dia tak ada pilihan lain selain kena bekerja balik. Okay, so ada juga yang selepas 5 tahun terpaksa kembali ke workforce. So kita tak nak berada di situasi yang macam tu. Kita nak selepas kita retire tu betul-betul kita retire. So bukan lagi because of terpaksa, okay, tapi because of kita choose to nak buat apa pun yang kita nak buat. Okay, so ini yang saya nak terangkan hari ini waktu sesi hari ini, insya-Allah berkenaan dengan macam mana kita nak accumulate, okay, untuk kita gunakan di waktu selepas kita retire nanti. Okay, a simple calculation yang saya gunakan, compounding calculator. Okay, it's a very simple calculation. Okay, tapi mungkin ada orang yang biasa menggunakan compounding, ada yang mungkin tak biasa menggunakan compounding ni. Tapi saya nak kongsikan yang mana Albert Einstein sendiri dia katakan compound interest adalah the 8 wonders of the world. Selepas 7 wonders of the world yang macam Stonehenge, di apa ni, kemudian Great Wall of China, Taj Mahal, situ dalam kategori 7 world wonders. Dia kata yang ke-8 adalah compounding. Compounding ni dalam ekonomi moden dia adalah salah satu wonders bagi Albert Einstein, because tengok the beauty of it. Contoh, okay, anda melabur setiap tahun 10,000, contoh kat sini 10,000 setiap tahun di tempat yang boleh memberikan annualized return 10%. Okay, 10% annualized return untuk tempoh 30 tahun. Ini daripada umur 30 sampai 60. Ada window of 30 years. So anda gandakan untuk 30 tahun, maka potential return yang boleh anda dapat adalah 1.8 juta. Okay, so saya ambil 10% because that is the numbers yang I think achievable, okay, dan number yang realistic. Of course you boleh letak lebih, okay, tapi bagi saya nombor yang saya comfortable untuk letak adalah 10%. Anda boleh letak berapa saja yang anda rasa anda boleh achieve, okay, tapi bagi tempat pelaburan yang anda tak payah manage, anda serahkan ke orang lain, 10% is realistic bagi saya. Ataupun mungkin paling tinggi pun saya 12%, tapi saya lebih konservatif dalam buat planning. Okay, kalau dapat lebih itu lebih bagus, tapi ini minimum yang saya kena achieve. Contoh macam tu. Okay, so contoh kalau anda simpan sendiri 10,000, anda simpan saja, letak labur kan 10,000 setahun untuk tempoh 30 tahun. Hilang pula dia letak. Okay, untuk tempoh 30 tahun, 10,000 setahun. Untuk tempoh 30 tahun anda akan ada 300,000. Okay, so berbeza kalau anda invest. Nampak dia punya return adalah 1.8 million. Betul ke kan? Padahal mungkin punya first time kan macam, ya ke kan? Okay, tak apa, kita jangan percaya kat saya. Okay, kita percaya dekat calculator. So anda boleh Google, dekat bahagian Google tu anda just type your compounding calculator. Saya pilih, normally saya guna moneychip.com ni. Dia kalau anda Google tu dia mungkin pilihan nombor 3. Kalau ada nampak moneychip.com, so anda klik yang itu, dia akan keluarkan interface macam ni. So dekat sini dah boleh kira lah macam-macam, compound interest ke, present value ke, CAGR ke, mortgage ke, retirement. So anda boleh kira kat sini.
Tapi saya nak guna hari ni adalah untuk compounding calculator. Okay, so kita letak kat sini, just masukkan input dia. Current principal maksudnya modal awalan kita. Okay, so kita letak kat sini 10,000 sebab kita first time kita invest 10,000. Okay, annual addition maksudnya setiap tahun kita nak tambah berapa untuk investment kita. So saya letak 10,000 juga. Okay, years to grow kita letakkan 30 tahun. Since saya letak 30 tahun. Dan bahagian interest rate ni anda letak 10. Interest of course untuk konvensional, kalau Islamic kita panggil sebagai profit rate, Tapi kalau kalkulator ni orang bukan Islam yang buat, so dia letak interest lah. So just kira bukan saya promote interest, No. Saya memang promote more on Islamic investment, okay. Tapi bila kita nampak interest in a worldwide punya language, dia refer, kalau dalam Islamic kita panggil sebagai profit rate. Alright, so compounding interest one time saja setahun, dan dekat sini letak dekat end of each of compounding period. So dah masukkan 10,000 annual current principal, annual addition 10,000 juga untuk tempoh 30 tahun pada kadar pulangan 10% setahun. So kita just tekan je calculate kat sini. Okay, so bila kita tekan calculate dia keluar 1.8 lah, dapat lebih lah, 1.819 macam something. So to round out saya ambil sebagai 1.8 saja. So just main kat sini. So anda boleh tukar-tukar ikut preference anda. Okay, atau mungkin katalah anda start mungkin dengan modal yang lebih besar contohnya. Anda letak 30,000 contohnya. Annual addition mungkin anda ada modal lebih, so anda letak contohnya 15,000 setiap tahun. Okay, kemudian anda tekan calculate. So dia akan dapat numbers yang berbeza. So anda boleh play around untuk anda buat budgeting anda, atau anda buat anda punya future value ataupun forecasting anda, okay, untuk berapa yang anda nak. Okay, so from this anda akan boleh tahu so berapa yang you kena invest every year. Okay, so you can play around. Okay, tapi yang untuk bahagian interest rate ni I think 10% lah. Realistic is 10%, jangan letak sampai 20, 30. Itu saya tak jumpa lagi lah yang boleh constantly bagi 30% setiap tahun. Saya tak jumpa lagi. 10% banyak. Okay, so kita ambil number yang realistic. Kalau buat sendiri of course boleh. You trade saham sendiri 10% sebulan je, bukan setahun pun. Sebulan pun boleh. Tapi yang ni kita leverage on other people punya time. Kita ambil fund manager punya time and experience. So 10% bagi saya realistic lah. Kemudian anda boleh check, mungkin anda umur anda dah 35, okay, so anda ada 25 tahun je. So berapa anda kena invest every year. Dari sini anda boleh play around. Okay, so from there yang saya nak mention tadi, yang macam mana saya dapat this 1.8 million because of the compounding yang saya gunakan. Okay, so dah ada 1.8, yang tu cerita lain. So bila kita dah umur 60 nanti, is a different game, yang mana kita dah tak nak tempat yang agresif, yang tempat yang high risk. Kita nak more on low risk punya investment, yang mana boleh bagi kita yearly profit, sama ada dividend ataupun bagi income distribution secara tahunan. Okay, so kenapa kalau macam tu? Because of kalau kita invest 1.8 million dekat tempat yang 5%, which is a low risk punya tempat, okay, yang banyak actually boleh dapat 5%. So anda boleh dapat 90,000 setahun. Okay, so ini adalah dapat dalam lump sum lah secara setahunan. So anda boleh prorate monthly lebih kurang 7,500. So sama ada cukup atau tak bergantung kepada anda punya expenses. Okay, so kalau tak cukup anda increase lah. Jangan increase dekat 5%. Okay, sebab low risk punya investment dia tak ada yang 10%. Kecuali bank rakyat. Tapi bank rakyat pun of course dia limited lah. Semua orang tak boleh beli pun sampai 1.8 juta ni. Yang mungkin dapat pun 10,000, ada yang boleh dapat 20,000, 30,000. Nak dapat 1.8 juta letak kat bank rakyat tu, macam apa ni, kalau siapa dapat tu memang beruntung lah, sebab dia low risk dan juga dia boleh bagi return yang tinggi. Tapi for normal places yang investment, low risk is 5%, so jangan ubah kat sini. Okay, so anda ubah kat berapa anda kena ada. So kalau 2 juta, anda letak kat sini 2 juta, darabkan dengan 5%. So itu dapat dalam setahun, kemudian anda bagi kepada 12, so dapatlah anda punya income secara
bulanan. Tapi dia dapat dalam lump sum lah setahun tu, so anda kena save lah. Every month tu kena berhati-hati untuk belanjakan. So this one, I think ada tempat lain yang kita boleh explain more details. Berkenaan ni saya ada explain satu tempat juga pelaburan yang baru dipanggil sebagai Absolute 8. Anda boleh cari video itu di YouTube ataupun di Facebook saya. Saya ada ceritakan berkenaan dengan high net worth investment untuk pelaburan high net worth individuals, yang mana kita ada tempat yang boleh potentially memberi pulangan 8% setahun. Okay, alright. Okay, so kita masuk kepada bahagian private mandates. Okay, so baru masuk ni pada bahagian private mandate. Apa yang dimaksudkan dengan private mandate? Okay, ataupun managed account ataupun private managed account. So I think biasa orang dengar berkenaan dengan pelaburan unit trust. So unit trust antara pelaburan yang agak lama di Malaysia dan juga sudah popular. Okay, so bila jumpa siapa-siapa pun normally saya rasa bila saya tanya, normally dia ada investment unit trust, sama ada cash ke EPF ke ataupun menggunakan secara bulanan. Dia ada beberapa kaedah untuk melabur. So unit trust adalah satu kategori pelaburan juga, okay, yang mana nilai permulaan dia lebih rendah dan juga of course dia punya kadar risiko dan juga kadar potensi pulangan juga berkadar langsung. So dia punya risk and return dia berkadar langsung dengan pelaburan dia. So itu adalah mass atau majority rakyat Malaysia ada pelaburan unit trust. Manakala untuk kita panggil ultra high net worth, so ultra high net worth, of course kalau dia ada aset yang sangat besar, okay, so dia boleh hire a personal fund manager. Okay, so maksudnya personal fund manager macam personal chef lah. Dia ada seorang tu jaga investment dia saja. So meaning mungkin dia boleh hire a licensed fund manager dedicated untuk jaga account dia seorang. Okay, mungkinlah dia punya aset tu dalam ratusan juta ataupun puluhan juta. Okay, yang mana dia boleh bayar je licensed fund manager punya salary, nak bayar 30,000 ke 50,000 ke sebulan, it's nothing because dia punya asset tu lebih banyak. Okay, so in between antara personal fund manager dan juga unit trust investment, inilah datangnya managed account, okay, ataupun private mandate ni. So dia adalah in between unit trust dan juga personal fund manager, yang mana seorang fund manager, okay, licensed fund manager yang berdaftar dengan Social Security, yang mempunyai lisensi MSRL, dia akan menguruskan beberapa orang clients. So dia bukan uruskan seorang macam personal fund manager tu, dan juga dia bukanlah uruskan fund, tapi dia uruskan account beberapa orang pelanggan untuk dilaburkan di dalam pasaran saham. Okay, so mungkin orang confused, apa beza dia unit trust dengan private mandate ni? Okay, alright. So untuk unit trust fund, okay, normally kita melabur secara kolektif. Okay, so meaning ada pelabur A, B, C. Contohnya saya, kemudian ada mungkin kawan saya dan juga mungkin adik saya. So kita 3 orang bagi modal kepada unit trust fund. Okay, so kita kumpul duit-duit kita tu masuk dekat unit trust fund. Unit trust fund ni akan diuruskan oleh seorang portfolio manager. Okay, yang berlesen juga, okay, license portfolio manager. Kemudian dia akan uruskan duit yang dah kumpul tu, diuruskan untuk membeli shares, beli company ke, dia nak beli sukuk ke, dia nak beli whatever instrument lah yang dirasakan boleh memberi return terbaik untuk para pelabur, so dia beli. Okay, so in a way, bila kita tengok kat sini dari segi ownership of the company ataupun the shareholder, the direct shareholder untuk saham-saham yang dia beli adalah this unit trust fund. Okay, bukan investor. Okay, so maknanya sebab dia beli menggunakan atas nama fund, so that's why kalau kita nampak dekat holding ataupun top holding kat mana-mana company, ada kita nampak contohnya Eastspring, kita nampak Principal, kita nampak Public Mutual, kita nampak Kenanga Investment. So itu adalah dan belakang dia nama fund ni lah, nama fund ni. So meaning the ownership of the shares adalah unit trust fund tersebut, bukan investor, bukan saya, bukan adik saya, bukan kawan saya. Okay, so it's a collective investment. So maknanya ramai-ramai kumpul duit dalam ni, dalam fund ni, dan portfolio manager tu akan jual dan belikan berdasarkan collective
capital tadi. Okay. So apa berbeza dengan private mandates untuk saham So private mandate untuk saham adalah ada investor, okay. So dia hire a fund manager, okay, untuk tolong jual dan belikan saham dia. Okay. So the direct shareholder adalah investor kepada saham-saham yang dimiliki itu. Pemegang saham tersebut adalah investor. Okay, so fund manager hanya tolong urus jual dan belikan. Okay, sebab tu dipanggil sebagai private managed account. Okay, dia manage oleh fund manager secara private. Okay, so setiap investor nanti bila buka account dia, modal dia, fund manager akan belikan ikut berapa capital dia saja. Dia tak campur dengan duit orang lain. So orang lain dia separate account. So fund manager tu akan uruskan untuk penjualan dan pembelian saham bagi orang yang kedua tadi. So dia satu account saham dia. So contohnya account saya letak modal 10,000. So 10,000 tu dia akan belikan untuk saham saya saja. Okay, so mungkin ada adik saya tadi dia masuk 10,000. So 10,000 tu saham dia pula. Okay, dan saham tu mungkin berbeza. Okay, sebab depends on produk mana yang dia masuk, risk dia macam mana. So company kadang-kadang mungkin sama. Saya ada company A, dia pun ada company A. Tapi percentage dia akan berbeza. Because of the risk tolerance ataupun risk appetite yang saya boleh absorb dengan adik saya boleh absorb. Saya mungkin agresif, adik saya mungkin moderate. So saya punya stock tu mungkin 3% dekat syarikat A. Adik saya tu mungkin 7% dekat syarikat A yang sama tu. Okay. So setiap orang tu akan berbeza daripada segi saham dia, berapa pemilikan percentage dalam setiap portfolio saham dia tu berbeza, because itu adalah account setiap investor. So dia akan berbeza-beza. Okay. Alright, so dan juga kelebihan dia daripada segi kelainan dia berbanding dengan unit trust adalah dalam private mandate untuk pelaburan saham, all the corporate exercise, corporate exercise sama ada untuk bonus issue, right issue, dividends, capital gain, semua returns tu adalah akan dapat kepada shareholder. Contohnya kalau saya dapat dividen tu, saya dapat, bukan dapat kat fund manager saya. Okay, so kalau macam unit trust, dividen saham yang dia miliki akan dapat kepada unit trust fund tu. Tapi untuk private mandates, untuk saham, semua dividen yang company tu declare, dalam syarikat A tadi tu dia declare contohnya 2 sen dia declare untuk setiap saham. So dividen tu masuk ke account saya, tapi dia masuk ke account manage account balik lah. So dia akan bertambah cash saya dalam tu. Kalau kenaikan nilai, setiap saham tu naik, saya punya. Dan of course kalau dia jatuh, saya punya jugalah, modal tu dia akan berkurangan. Okay? Dan any corporate exercise melibatkan bonus issue, right issue, sama ada split ke, dia bagi free warrant ke apa benda semua tu, semua saya dapat. Sebab saya investor. Fund manager hanya tolong uruskan saja. Dia hanya ambil apa? Dia hanya ambil management fee. Fund manager hanya boleh ambil management fee dan juga performance fee sekiranya perform lah. So yang lain-lain semua, kalau capital gain saya punya, dividend saya punya, corporate exercise semua saya punya. Okay, so itu difference antara unit trust dan juga private mandates untuk saham. Okay, so service yang kita tawarkan, okay, yang kita bayar tu 1.5% annual management fee untuk the whole package yang ni kita dapat ni. So kita bukan hanya dapat seorang fund manager, okay, tapi behind the portfolio manager tu dia ada team. Okay, so kita bukan hire seorang tu je. Sebenarnya dia fund manager tu dia ada pasukan dia yang akan membantu dia untuk uruskan pelaburan saham clients. Okay, sebab kalau dia seorang nak uruskan, mengah dekat dia kan. Okay, sebab banyak kerja dia. Sebab kena jaga account, nak jaga data client, nak buat paperwork apa semua tu, dia nak buat research lagi, nak monitor saham lagi, nak execute buy and selling. Kemudian kalau jatuh, dia nak kena buat apa kat loss ke, nak average down ke. Banyak kerja macam tu. Okay, so behind the portfolio managers ni sebenarnya dia ada pasukan ni. Siapakah yang berada di belakang portfolio fund manager? Okay, yang pertama dia ada team of research analyst, okay, yang membantu dia untuk membuat penyelidikan, kajian, analisa. Yang baca research semua tu adalah analyst, team of analyst. Selain itu, okay, ada chief investment officer, okay, so CIO yang akan oversee all the investment
di dalam Philips Capital Management. So dia akan oversee all the investment lah, untuk dia akan supervise semua fund manager, dia akan tengok the whole direction ke mana, apa nak labur, factor apa, world view, dia macam bird view lah, okay, untuk, dan juga dia manage all the portfolio managers, okay. Dan juga dedicated product development team. So ni team yang akan jaga account kita, akan jaga kita punya online, sebab setiap orang nanti dia akan dapat portal so anda boleh access portal tu. So nak jaga portal tu, nak jaga account kita, nak updates, hantar kat kita report dan sebagainya tu, dia ada a dedicated product development team. Okay, so bukanlah fund manager tu buat semua. Kalau dia buat semua, tak sempat nanti kan dia nak execute kita punya trading. Okay, alright. So apakah kelebihan? Wow, what is so good about discretionary fund management? Okay, fund management ni dia ada banyak sebenarnya. Dia ada discretionary, dia ada non-discretionary, dia ada advisory, dia ada macam-macam lah dekat pasaran. Tapi yang saya tawarkan, yang saya nak kongsikan hari ni adalah untuk discretionary fund management. Okay, so mungkin sebelum ni ada yang nampak ada gambar, satu gambar yang agak viral juga di social media, di WhatsApp, di Telegram, yang ada screenshot Philips Capital Management Sdn Bhd. Kemudian nilai investment dia jatuh negatif 70%. Okay, untuk, I think there was EPF ni investment. Dia keluarkan duit EPF dia, melabur dalam saham, dia jatuh negatif 70. Okay, negatif 70 itu banyak I think ratus-ratus ribu dia rugi. Baik, kalau anda nampak kat bawah tu dia ada tulis non-discretion, okay, ataupun non-discretionary fund management. So non-discretionary fund management adalah yang mana clients invest sendiri. Okay, ini adalah option yang dulu EPF allow, clients keluarkan duit EPF dia sendiri, tapi duit tu bukan masuk bank dia lah, dia kena masuk dekat bank. Contohnya kat Philips dulu antara salah satu yang EPF allow untuk klien masuk dalam tu, gunakan trading platform semua tu dekat Philips untuk execute sendiri. So jual, beli, buat kajian, decide company apa nak beli, bila nak jual, by client. Itu kita panggil sebagai non-discretionary. Susah tu nak sebut non-discretionary account. So mungkin saya nak clearkan sikit. Mungkin orang kata rugi. Saya dah tahu ada beberapa klien saya yang dapat info tu dan tanya, dan juga ada yang mungkin tak faham berkenaan dengan benda tu. So itu adalah berbeza. So sekarang EPF pun dah stop benda tu. Bila dia buat kajian beberapa tahun, tengok memang ramai sebenarnya yang investor rugi. Bila dia trade sendiri, rugi. Itu normal. Macam retailers lah, macam kita labur sendiri pun kan. Probability dia adalah untuk rugi tu lebih tinggi daripada untuk untung. So EPF dah stop untuk non-discretion. Okay, so apa yang EPF allow sekarang hanyalah untuk discretionary fund management sahaja. Okay, yang mana anda kena lantik fund manager, so biar dia yang uruskan pembelian dan juga penjualan untuk saham-saham anda. So masih di allow, masih EPF masih berikan kebenaran, tetapi hanya menggunakan hanya menggunakan discretionary fund management. Okay, so itu ada perbezaan antara non-discretion dengan discretionary fund management. Okay, so apakah kelebihan dia? Yang pertama adalah client is free from making day-to-day investment decision. So of course kita dah leverage kepada fund manager, so biar dia decide, biar dia buat keputusan untuk labur saham kita tu. Kita tak payah pening-pening. So kita panggil invest with peace of mind. Okay, so tak payah pening-pening, kita boleh buat kerja kita. Kalau anda sebagai engineer, anda buat kerja sebagai engineer, masuk meeting, pergi site dan sebagainya. Kalau anda doktor, rawat pesakit, fokus pada sakit, jangan nak tengok saham, kejap-kejap tengok saham. Biarkan semua diuruskan oleh fund manager. Okay, so anda client free, is free from making day-to-day investment decision. Kedua adalah qualified portfolio. Okay, qualified portfolio managers to manage the fund. So semua fund manager yang ada di Philips Capital, mereka semua berdaftar, mempunyai license CMSRL dengan Sonjaya Security. So basic requirement normally dia kena pass modul 9 and modul 10 dekat modul untuk dekat SIDC tu. Modul 9 dan 10 is modul untuk fund management. Okay, so itu minimum requirement, dan dia kena daftar dengan Sonjaya Security, attach dengan company dan sebagainya. Okay, it's a qualified. Dia bukan tak siapa-siapa ambil macam tu, betul uruskan tu hilang. Ada banyak kat kes macam tu. Lantik kononnya fund manager, kemudian
Dengan duit-duit hilang khabar berita orang pun dah tak nampak. So kalau qualified dan juga berlicense, dia lain sebab dia di bawah akta dipantau di security, dia kena ada requirement yang dia kena meet sebagai a licensed fund manager. Okay. Kemudian better investment opportunities, okay, better price for executed trades, exposure in stock selection. This is sama dengan point dengan 4 ni, yang mana portfolio manager can act on available information quickly and efficiently. Okay. So of course, sebagai fund manager, dia bukan ada tugas lain. Macam kita kalau sebagai engineer, sebagai doktor, kita ada tugas hakiki kita. Merawat pesakit, attend meeting, selesaikan masalah dekat site sebagainya. Itu dah tugas kita. Tapi kalau kita trade juga, kita pula time tu nak curi sikit kan, tengok saham tengok news ke, tengok perkembangan sebagainya. So itu adalah benda yang saya rasa tak elok lah sebab kita dibayar gaji untuk jalankan amanah daripada pukul 8 sampai pukul 5 tu untuk bekerja kan. So bukan untuk buat benda lain. So kalau kita subscribe kepada fund management ni, of course fund manager tu memang dia up to date to the market. Okay. So kalau ada better price, kalau dia nak execute the price, dia boleh potentially mendapat harga yang lebih baik lah. Kalau dia nak entry ke dia nak exit tu, dia punya harga tu lebih baik. Kalau kita mungkin dah pukul 5 baru kita tengok, alamak harga dah turun balik. So kalau esok mungkin nak jual, mungkin dah turun. Kalau nak beli mungkin dia dah mahal dan sebagainya. Itu antara disadvantage kalau kita uruskan saham kita sendiri berbanding kalau kita subscribe kepada servis private mandate, yang mana ada fund manager yang tolong monitor the market dan dia boleh execute any investment opportunity dengan lebih pantas on an available information. Okay, so kita sambung dekat sini. Kalau ada soalan nanti boleh ni boleh tanya. Portfolio management characteristic. Okay, so apakah karakteristik portfolio management service ni? Yang pertama adalah dedicated, yang mana yang saya mention tadi, satu account account saya punya je, tak campur dengan duit orang lain, dan saham-saham yang dibeli tu saham saya. So meaning okay, so ni adalah kelebihan dia juga. Let's say one day saya nak berhenti nak subscribe pada servis ni. So normally of course kalau kita nak berhenti mana-mana servis, kita kena jual lah. Kita kena jual saham-saham kita tu dan kita ambil modal dan juga whatever profit yang ada. Tetapi because this is saham yang kita beli itu ialah saham kita, saham saya beli. So saya boleh inform kepada Philips, okay, saya nak berhenti subscribe pada private mandates ni, private mandate service, tetapi saya nak maintain saham-saham saya tu. So macam mana nak buat? Saya minta dia transfer semua saham saya yang saya miliki sekarang tu dalam managed account tu, dalam private mandate tu, kepada account CDS saya. Okay, so of course dengan syarat CDS saya masih aktif lah. Masih saya ada CDS account, saya ada dan juga masih aktif, dia masih boleh gunakan. So saya boleh transfer all the share tanpa perlu jual. So this is mungkin lepas 10 tahun saya melabur, harga saham hari ni saya beli contohnya mungkin masa fund manager beli tu 50 sen. Okay, so after 10 years dia dah jadi RM5. Dah naik dah. Tapi saham tu, syarikat tu dia bagi dividen konsisten setiap tahun. Setiap tahun dia bagi 4 kali pula. Every quarter dia bagi dividen. Okay, so by the time tu memang saya dah retire ke, saya nak fokus more on dividen punya income saja. So saya boleh pegang saham tu, okay, dan of course kalau kita beli dengan harga murah, dia punya yield, dividen ni based on yield, kita kena tengok dalam percentage, dia lebih tinggi. Kalau berbanding kalau saya baru beli dengan harga RM5. Sebab saya ada banyak unit. Kalau saya beli 50% dulu, saya lebih banyak unit, so bila darab dengan dividen dia, so saya dapatlah, saya comfortable dengan return tu. So saya boleh buat macam tu sebab saham tu ialah saya punya. Okay, so dia dedicated. So maksud dia so tu antara one of the advantage. Kalau unit trust normally kalau kita nak berhenti, kita kena jual lah all the share, dan kita ambil duit tu, sama ada modal dan juga capital. Tapi untuk private mandates, kita boleh maintain the share, just transfer kepada kita punya account CDS. Yang kedua adalah fokus, okay. Sama tadi dengan saya mention, itulah kita punya duit kita, saham kita. Kemudian ada online platform, okay, yang mana anda boleh monitor 24 jam. Anda boleh access 24 jam, bukanlah monitor 24 jam. Anda tak perlu pun monitor 24 jam sebab anda dah bagikan kepada fund manager untuk uruskan. So mungkinlah sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali anda nak tengok performance, prestasi. Anda tak perlu tunggu dapat statement, okay, tapi anda boleh log in je, masuk, anda boleh tengok
saham apa anda ada, currently untung berapa, kalau rugi berapa, saham tu beli harga berapa, berapa unit ada, semua ada dalam the online system. So it's very transparent. Anda boleh nampak everything dalam tu, sama ada charges ke, fees yang dikenakan, berapa average cost setiap pembelian tu, bila dia beli, bila dia jual, semua ada kat dalam tu. It's very transparent. Kita tak ada nak sorok apa-apa, because this is your money, your investment. You have the rights, okay, untuk tahu everything with regard to your investment. Okay, so kita very transparent. Kita tak ada nak sorok-sorok. So kalau untung kita nampak dekat situ untung, kalau rugi memang nampak dekat situ rugi juga. Tapi of course dia unrealized lah. Kalau dia boleh jual, it's still unrealized profit ataupun unrealized loss. So kalau nak tengok kat mana dapat dividen, dalam tu pun ada. Dapat berapa dividen daripada company ni, bila dia bagi dividen, everything ada dalam portal. Tapi harga dia sehari dia berubah sekali je. Dia ambil closing price lah. Closing price tu pukul 5. So macam hari ni, buka esok dia dapat data hari ni, sebab dia ambil closing price as of the day before, the trading day before. So dia tak adalah berubah setiap saat tu. Kalau kita punya trading platform tu memang setiap saat tu berubah lah, sebab bergerak waktu trading kan. Tapi yang ni dia ambil satu price saja, iaitu pukul 5 punya price. Okay. And then sama tadi yang ni owns, so the investor own the shares in his or her portfolio. So yang mana kalau anda nak berhenti, kalau tak nak jual, kita boleh transfer all the share, anda boleh maintain. Kalau sayang lah saham-saham tu, kalau nak jual boleh juga. Kalau nak maintain, it's up to you. So inilah contoh rupa interface sistem ni, online ni. So anda buka-buka nanti dia keluar macam ni. Dia macam trading dari platform, tapi dia ada delay 60 saat lah dekat sini. Okay, 1 minute I think, 1 minute punya delay. Sebab dulu kan saya mention dulu untuk EPF anda boleh execute sendiri, so that's why anda boleh lah sebenarnya jual beli kat sini. Tapi kalau anda subscribe kepada yang sekarang, hanya untuk discretionary account, so tak boleh tekan apa pun. Tak boleh tekan buy or sell kat sini. Tapi anda boleh nampak kat sini transaction, syarikat apa, berapa banyak quantity, dia dalam bentuk units, berapa cost, average, berapa investment cost, darab quantity darab dengan price dapat investment cost ni. Kemudian market value sekarang berapa. So in term of profit atau loss dalam ringgit, berapa untung, berapa rugi, dalam percentage berapa pula. So everything akan nampak. Yang kat sini anda boleh juga buka tempat transaction history. Anda boleh tengok bila fund manager tu beli, tarikh dia bila, okay, berapa units dia beli, berapa price dia beli, waktu charges apa pula kat sini, custodian charges berapa dia kenakan. Everything is very transparent dan anda boleh nampak. Okay, so saham apa anda pegang sekarang, yang dah jual saham apa, yang baru beli saham apa, berapa harga beli, berapa harga jual, bila beli, bila jual, everything anda boleh nampak di dalam platform. Okay, so bukanlah anda kena tengok hari-hari, tapi meaning kalau anda nak tengok sebulan sekali ke, nak tengok portfolio anda, nak download report ke, nak tengok kan, tengoklah kan, investment kan kita punya. So kadang-kadang berapa investment sekarang, so boleh buka anytime, 24 jam. Alright, so kita sambung kepada bahagian investment strategy. Strategi yang digunakan oleh fund manager, okay, untuk private mandates adalah more on value investing. Okay, so untuk mandates yang biasa seperti opportunity, blue chip, dan juga mandates yang lain, okay, is more on value investing. Ada mandates yang lain dia fokus bukan kepada value investing, dia more on opportunity. Okay, so nanti kita akan explain ada different type of mandates ataupun produk dia. So untuk biasa, kalau untuk blue chip stocks ataupun small and medium cap stocks, dia more kepada value investing, yang mana fokus kepada company-company yang mempunyai value. Okay, value investing ni dipopularkan oleh Warren Buffett. Okay, nama yang kenal Warren Buffett is one of the legend lah, investor di dunia. Tetapi teori asal ni diketengahkan oleh Benjamin Graham, dia punya sifu dia, ataupun dia punya lecturer waktu kat universiti. Kemudian dia bekerja dengan dia. Dia very suka dengan dia punya idea of value investing tu. Okay, kemudian dipopularkan oleh beliau, Warren Buffett. Time horizon dia mengambil masa
ataupun duration 10 tahun because of the cycle, economic cycle kita tahu ada 10 ke 12 tahun. It's a big cycle. But in between tu kita ada minor cycle yang kita panggil sebagai 3 ke 5 tahun cycle. Kita ada big cycle and then kita ada small cycle. Okay, so inilah opportunity ataupun peluang yang ada di dalam pasaran because the economy is changing. Dia macam wave, dia ada naik turun. Dan kalau kita invest the right time, of course kita boleh dapat a higher potential return. Okay, but kalau kita keep on investing, kita masih dapat ride the wave. Itu kita nanti kita akan go details kat situ. Kemudian it's not trading. Okay, so kena clear cut dekat bahagian private mandates ni, dia bukan trade. Dia bukan, fund manager bukan masuk pukul 9 1 minit dia dah keluar. Dia bukan type investment yang macam tu. Okay, so dia more on mencari company yang berpotensi untuk growth, untuk berkembang, mempunyai business model yang baik. Itu adalah strategi yang digunakan ataupun yang di-adopt oleh fund manager. Okay, dia bukan trade, bukan masuk hari ni esok jual, bukan masuk pukul 9, bukan masuk pukul 4.30, 4.45 jual. Dia bukan macam tu. Okay, dan juga dia bukan based on speculation. It's purely on the value investing. So ini kriteria dia dalam pemilihan saham. Yang pertama adalah dia melihat kepada a sustainable competitive advantage. Okay, yang mana company dilihat pada syarikat. So ini kita kena faham, kalau kita melabur saham, sebenarnya di belakang saham tu adalah syarikat. Dan syarikat tu dia ada perniagaan dia ada business dia. So a competitive advantage adalah salah satu bentuk business yang ada kelebihan. Okay, a classic example yang saya selalu gunakan, contoh jangan pula pergi beli saham ni. Contoh adalah Nestle. Saham Nestle yang kita tahu 20 tahun dulu, okay, I think 10 tahun dulu atau 20 tahun dulu, hanyalah sekitar RM19 ke RM20. Okay, tetapi hari ini harga dia dah lebih daripada 140, I think dah lebih RM140 seunit, satu unit. So anda kalau nak beli saham Nestle sekarang, paling sikit anda kena ada modal berapa? 14,000, because setiap pemilihan minimum kena beli 100 unit. Satu lot ialah 100 unit. So anda kena darab lah 140 darab dengan 100 is 14,000 ataupun 15,000 macam tu. Okay, so baru untuk satu saham dan satu lot. Okay, so mahal. So far Nestle adalah saham yang paling mahal dekat Malaysia dan hanya satu-satunya saham yang melebihi RM100. Okay, so kalau kita tengok 20 tahun lepas, dia hanya sekitar RM19, RM20. Sebab apa tengok berapa banyak dia punya kenaikan dah dia buat. Tetapi apa yang saya nak ceritakan adalah ataupun terangkan berkenaan dengan dia punya competitive advantage berkenaan dengan syarikat Nestle. Siapa yang tak kenal Nestle? Okay, so kebanyakan rumah I think mesti ada salah satu produk dia. Contohnya Maggi, Maggi kari. Waktu-waktu PKP ni, semua nak makan Maggi, bukan setakat rakyat marhain je, yang besar-besar pun, yang duduk atas pun makan Maggi, Maggi kari. So Maggi kari ni sedap dia kalau pecah telur, kan, kalau kita pecah telur tu, kacau kan, dia lain rasa dia. So mi segera yang lain tu mungkin ada sedap tom yum dia, mungkin ada sedap yang lain, tapi kalau nak buat Maggi telur nak pecah kan, kena Maggi kari juga. So baru rasa. Kemudian kita tengok contoh Milo. Okay, Milo adalah produk Nestle juga. Selepas bertahun-tahun ada orang nak cuba compete dengan Milo. Ada Vico lah, ada Coco drink dan sebagainya, masih tak dapat lawan rasa Milo tu. So people still kalau dah try yang lain, tak nak, kena Milo juga. Milo, kalau lori Milo, itu yang paling sedap lah. Lori Milo tu tak sama kalau kita pancur. So Milo macam mana pun nak compete, still susah. Dan dulu contohnya Nescafe, ada orang nak buat Indo Cafe, kopi kapal api dan sebagainya, masih tak boleh nak compete dengan rasa Nescafe tu. People still buy Nescafe. Itu adalah contoh saya nak kata is a competitive advantage dalam business. Okay, so kalau kita nak beli saham tu, kita kena tahu belakang dia tu adalah a business ataupun perniagaan. So itu yang dia akan kriteria selection dia. Contoh lain is classic example juga adalah TNB. TNB adalah satu-satunya energy provider, elektrik ke rumah-rumah ataupun kilang-kilang di Semenanjung. Semenanjung je. Sabah Sarawak dia ada lain. Sarawak macam dia ada nanti Sarawak Energy. Okay, so di Semenanjung tak ada orang lain, TNB saja. Okay, so macam mana TNB nak rugi?
Tak pernah rugi lagi so far Kalau kita tengok kita punya annual report, so far TNB tak pernah rugi. Sebab kita guna elektrik Saya guna ni untuk buat FB Live, saya charge, saya guna internet sebagainya, memerlukan kepada elektrik. Sekarang pula lately dia orang marah kan, naik tarif, bil naik sebab mungkin panas ke, orang duduk rumah ke. Tapi kalau anda sebagai shareholder, anda suka sebab kalau dia ramai orang bayar lagi, dividen dia lebih tinggi lah. Okay. Tapi saya nak ceritanya competitive advantage. TNB tak ada kompetitor lain. Ada mungkin independent dipanggil IPP, independent power producer. Contoh macam Malakoff, Edra Energy sebagainya ni, tapi dia supply kepada TNB, okay? Dan juga TNB lah yang akan collect all the bills daripada pengguna. So TNB dekat situ kita nampak is a competitive advantage. So itu antara kriteria pemilihan. Selain itu ada juga dia punya in term of growth. So company tu bila fund manager buat analisa, buat kajian, dia tengok ada prospek untuk berkembang. Dia dah buat kilang baru, kemudian ada new demand, kemudian ada new customer daripada overseas ke contohnya. Kemudian dia ada produk baru yang dikeluarkan. Itu adalah potensi daripada segi a good prospect dan juga untuk growth. Kemudian penilaian lain ataupun selection kriteria dia juga adalah, of course, yang paling penting kalau business bagus, prospek ada, competitive advantage memang tak ada orang boleh challenge, dia kenalah di-manage oleh an honest and able management. So ni key kriteria, yang mana kalau Warren Buffett cakap dua ni ada, tapi kalau satu ni tak ada, kata habis company tu. Nanti adalah dia buat benda-benda yang hanky-panky dan sebagainya. So penting juga di samping bisnes yang bagus, prospek, growth dan sebagainya, adalah an honest and able, sebab sekat jujur, tapi juga management yang bagus daripada segi pengurusan dia. Okay? Dan juga semua ni tidak menjadi kenyataan ataupun boleh berikan keuntungan sekiranya kita masuk dekat harga yang tertinggi. Okay? So of course dia kena masuk dekat attractive valuations. So attractive valuation ni depends lah. Ada yang kata harga ni murah, yang ini mahal dan sebagainya. Setiap orang ada kriteria pemilihan masing-masing. Dan of course fund manager juga ada dia punya kaedah untuk membuat valuation, sama ada sesuai untuk masuk ataupun sesuai untuk jual atau tidak. Okay? So semua ni kita serahkan kepada fund manager. Tak perlu pening-pening, tapi anda just perlu faham ini cara ataupun kaedah fund manager melabur. Okay? Alright, so kita sambung. Yang dekat sini adalah Dow Jones Industrial Average. Okay, ni adalah DJI, yang mana kita tengok pasaran saham DJI adalah antara indeks tertua di dunia. Dia telah wujud sebelum 1897 lagi, nampak kat sini 1897. Okay. So sebelum tahun 1900 lagi dah ada. Okay. So kalau kita nampak dekat sini, yang pertama adalah dia punya graph adalah menaik, dia keep on climbing sebenarnya. Okay. Of course dia ada turun naik. Of course dia ada kejatuhan, crash, market crash dan sebagainya. But after that, it keep continuously rebounds, recover and creating new high. Worst case scenario yang pernah ada dekat dunia adalah kita panggil sebagai the Great Depression, yang berlaku pada tahun 1929, dekat sini sebenarnya 1929. Okay, yang berlarutan selama 10 tahun. This was the greatest, dia panggil sebagai depression. Dia bukan crash ataupun crisis, dia adalah depression dia panggil, the greatest depression. Berlangsung lebih daripada hampir 10 tahun dia berlaku. So bila kita tengok, ini adalah crash yang teruk waktu tu, dapatkan kepada depression. Tetapi bila kita tengok balik dalam time frame, kita buka sampai tahun 2020. This one I think saya ambil pada 25 Ogos 2020. So pada selepas crash waktu COVID hari tu, okay, 2020, tahun 2020. So bila kita tengok balik kat sini, secoet dia macam kecil je kat sini. Tapi waktu tu dia jadi, this is major crisis. Tapi selepas tu kita tengok, tak ada apa dah pun, sebab kat sini macam tak nampak dah dia jatuh. Okay. So begitu juga dengan krisis-krisis yang lain, okay, seperti The Black Monday pada tahun 1987, ada crash, single drop dalam satu hari, jatuh ke debu, okay. Tapi after that still recover. Kemudian ada berlaku tahun 2000, ni di pasaran US, dan of course kalau US
jatuh, satu dunia jatuh juga lah, dia kena tempias juga. Tahun 2000 adalah dot-com bubble. Okay, dot-com bubble. Pertama tahun perubahan kepada millennium. Semua buat dot-com pergi listed. Rupanya company teruk. Company tak ada apa pun sebenarnya. Betul bila tu berlakulah crash. Kemudian recover balik, naik. Kemudian sekali lagi crash. Tahun 2008. Ini kita panggil subprime crisis. Di US juga. Ini semua US punya pasal. Tapi kita pun terjejas 2008. But after that still rebounds and recover. Kemudian berlakulah beberapa peristiwa berikutnya. Trade war lah kat sini. Kemudian berlaku COVID kat sini, sudden drop. But sekarang ni sebenarnya dia dah lebih dia dah create new high. Lebih daripada ni paras ni. Kalau yang latest lah, ini saya ambil tahun lepas punya. So apa yang kita nak boleh simpulkan kat sini adalah ekonomi still growing, okay. Yang kita melabur adalah business, yang kita labur tu syarikat tu ada business. So business lagi ada population, ada orang perlukan pakaian, orang perlukan makanan, orang perlukan rumah. So business still have a potential, okay, dan juga dia boleh grow. Tambahan pula kita punya population keep on growing from time to time. So semakin ramai orang, of course kena ada baju baby baru lahir, kena beli pakaian, pampers, beli baju seluar, dan dia meningkat usia kena beli lagi, saiz yang berbeza. Kemudian nak beli kereta, kereta family makin besar, kena beli kereta besar. Kemudian rumah juga perlu upgrade dan sebagainya. So itu adalah potensi yang ada dalam pelaburan. Sebab kita melabur dalam bisnes. Itu beza dengan pelaburan lain. Sebab pelaburan saham, di belakang saham tu adalah, ataupun di sebalik saham tu adalah perniagaan. Okay. Alright, so dekat sini adalah untuk Bursa Malaysia. Begitu juga sama kita pun pernah lalu Asia Financial Crisis, kemudian rebounds, dot-com bubble kat sini. Kemudian kat sini SARS punya isu, waktu dulu 2002, 2003 ada SARS jatuh. Kemudian ada Global Financial Crisis, yang ini waktu subprime crisis, itu juga jatuh. Ada European Debt Crisis waktu Greek bankrupt, beberapa negara di Eropah bankrupt dan sebagainya, tu turut terjejas. Kemudian kat sini beberapa lagi krisis yang berlaku. Kita punya election dekat sini jatuh, kemudian COVID kat sini, dan sekarang actually dah rebound selepas COVID hari tu. So meaning to say there is always opportunity in the market, and the best time to invest adalah during crisis. Okay, so waktu crisis tu is the best time untuk labur, sebab dia punya rebound tu lebih cepat lah. Okay, tapi jangan risau, sebab kita tengok tadi ada cycle, cycle besar, cycle kecil, dan itu adalah tempat yang kita nak ride the wave along the way bersama dengan license manager. So biar mereka yang uruskan. Okay, berkenaan dengan mandates yang ada, yang ditawarkan oleh Phillip Capital, kita ada beberapa jenis mandates, ataupun dipanggil sebagai produk lah, ataupun produk. Dia sebenarnya bukan produk sebab dia ialah servis, tapi just nak mention dia ada kategori yang berbeza. Kenapa? Bergantung kepada anda punya risk appetite. So kat sini kita ada blue chip, kita ada opportunity, dividend enhance, kita ada dekat Quant Asia Pacific, dan juga Quant Global. Begitu juga kita ada satu lagi unit trust. Kita ada juga dalam private mandates, yang mana dia akan melabur dalam unit trust. Untuk jenis pelaburan di Phillip Capital, kita ada dua jenis pelaburan. Yang pertama menggunakan EPF, akaun satu. Yang kedua menggunakan cash. So normally orang EPF memang orang tahu boleh keluar akaun satu, sebahagiannya untuk labur dalam unit trust. Tapi sebenarnya boleh juga keluarkan EPF akaun satu untuk labur dalam saham, beli direct share ataupun beli stocks direct dekat Bursa Malaysia. Boleh. So itu adalah antara satu kelebihan Phillip Capital, yang mana EPF allow Phillip Capital untuk uruskan pelaburan saham menggunakan akaun satu. So mungkin sebelum ni orang biasa dengar untuk unit trust. Of course kita tahu ada beberapa unit trust management company di Malaysia, yang besar, yang kecil, yang biasa terkenal, yang biasa tak dengar dan sebagainya. Ada berbagai-bagai. Di samping itu sebenarnya kita boleh melabur direct kepada saham. So untuk saham, menggunakan EPF, pembelian saham EPF minimum adalah RM10,000. Bergantung setiap orang berbeza dia punya eligibility. Anda kena check sendiri di EPF anda berapa yang anda eligible untuk withdraw. Bukan semua akaun satu Dia bukan macam ICNA semua RM10,000, RM40,000 boleh kau, bukan.
Dia bergantung kepada umur anda dan juga baki akaun satu. So anda perlu check. So sekiranya lebih daripada 10,000, so anda boleh labur di dalam saham. Saham apa yang dia boleh labur? So yang hijau ni adalah yang syariah, okay? Dan saya hanya promote yang syariah saja. Yang tak syariah tak boleh dekat saya tak nilah. Saya hanya promote untuk syariah saja. Anda boleh labur dalam saham opportunity. Opportunity adalah kategori saham small and medium cap stocks. Okay, saham-saham yang small and mid cap lah, biasa orang labur ni, yang retailer suka lah. Mungkin dalam saham around RM1, yang bawah RM1 contoh macam 50 sen, 60 sen punya kind of stocks. Okay, tapi dia sebenarnya bergantung pada market cap dia. Cuma roughly biasanya harga saham sekitar itu. Okay, opportunity. Kemudian juga anda boleh labur dalam blue chip. Okay, so blue chip stock of course saham yang memiliki market cap yang paling tinggi di Malaysia, dalam Bursa Malaysia, yang mana ada dalam KLCI Constituent. Okay, yang ada 30 syarikat tu dalam KLCI. Ini kita panggil sebagai blue chip stocks. Kemudian ada juga dividend enhance. So dividend enhance adalah mandates ataupun produk, dia punya mandates ataupun saham, kriteria saham dia akan pilih daripada segi saham yang memberikan dividend yield dalam peratus yang paling tinggi untuk setiap tahun. So dia fokus kepada dividen sahaja. Dia bukan tengok kepada, kalau macam opportunity and blue chips, dia fokus on a value investing. Tapi untuk dividend enhance, dia fokus on company yang akan declare dividen yang tinggi. Okay, so dia akan belikan saham based on dia punya yield. Okay, itu untuk EPF. Okay, menggunakan EPF. Yang kedua adalah menggunakan cash. Okay, kalau cash kita boleh pecahkan kepada 3. Okay, kat sini cuma yang syariah so far untuk Philip Managed Account dan juga Philip Global Wrap Account. Okay, so apa beza dia? So Philip Managed Account ataupun PMA adalah untuk local stocks, untuk saham-saham di Bursa Malaysia sahaja. Manakala PGWA ataupun Philip Global Wrap Account adalah untuk saham-saham di luar negara. Okay, so overseas stocks, international lah gitu. Okay, so untuk PMA juga sama, dia ada opportunity, dia ada blue chips, dia ada dividend enhance, dan ada tambahan yang terbaru. Okay, tambahan terbaru kita ada absolute aid. Okay, so inilah pelaburan high net worth yang saya mention tadi. So siapa yang lepas retire dan sebagainya tu, kita ada option juga. Okay, ataupun kalau anda kenal parents anda ke, ataupun kenalan adik-beradik anda yang, ataupun keluarga anda yang mencari-cari, okay, absolute aid ni, anda boleh beritahu mereka. Okay, saya dah sediakan dah video presentation juga di YouTube saya, so boleh tengok kat situ. Jika berminat, insya-Allah boleh contact direct dengan saya untuk kita uruskan pelaburan tersebut. Okay, so ini yang terbaru dan juga yang terkini. Okay, so sebelum ni untuk private mandates, saya cerita sikit sejarahnya di Malaysia. Dulu untuk melabur dalam private mandates, minimum investment capital adalah 200,000. Okay, so even dalam Philip Capital pun sebenarnya dulu minimum investment adalah 200,000. Ada beberapa lagi asset management company yang ada private mandate, contoh macam M+. M+ juga ada dia punya private mandates. So M+ juga dulu starting investment dia adalah 200,000. Okay, kemudian ada juga company yang saya jumpa, contohnya Bank Islam. Bank Islam Investment Berhad, dia ada juga private mandates. Okay, cuma dia minta minimum requirement ataupun minimum investment, I think 5 million, 3 atau 5 million dia minta. So minimum adalah 3 atau 3 atau 5 juta minimum. Bank juga ada. Okay, kemudian ada lagi company yang saya jumpa, saya tanya berapa minimum investment, dia minta 20 juta. Okay, so dulu I think yang paling rendah adalah 200,000 dalam market. Okay, sebenarnya kan ada yang berlaku yang kurangkan lah. Kemudian saya tengok M+ dah kurangkan kepada 100,000. Philip Capital dah kurangkan, ada yang 50,000, starting 50,000. Kemudian Interpac, Interpacific, ada juga private mandates, starting investment juga 50,000. Okay, so roughly dalam market I think paling rendah pun 50,000 lah, sebab Philip Capital dan juga Interpac. Kemudian okay, disebabkan permintaan dan juga demand yang tinggi dalam pasaran untuk private mandates, maka Philips introduce, okay, so dua saham, jenis saham, iaitu blue chip dan juga dividend enhance, yang mana anda boleh mula melabur dalam private mandates dengan
minimum investment hanya RM10,000. Mana nak cari profit mandate dekat dalam Malaysia boleh dapat dengan RM10,000. Saya rasa tak ada lagi lah. Saya dah, sebab ini pun produk yang baru di launch hari tu. Okay. So di introduce sebelum ni memang RM50,000 opportunity blue chips dan juga dividend enhance ni RM50,000. Cuma baru-baru ni diperkenalkan. Okay tak apa, investor juga boleh melabur. Kalau ada RM10,000 boleh start dengan RM10,000 untuk dua pasaran saham, iaitu untuk saham-saham jenis blue chip dan juga untuk dividend enhance, ada dua. Okay, so untuk cash investment sekarang opportunity masih maintain RM50,000. Okay, dan juga absolute rate ialah RM200,000, dia lebih tinggi. Dan juga untuk blue chip dan dividend enhance hanya RM10,000. Tambah lagi satu, kelebihan dia sekarang ni adalah boleh buka secara online. Okay, power ke tak power kan? Private mandate dulu kena isi borang, jumpa, sign, so sekarang ni tak sesuai lah, sebab kita ada PKP, ada sekatan jalan raya, tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri. So kita buat ada cara yang terbaru, COVID free environment. Okay, sebab tak perlu face to face, tak perlu ada interaction, direct contact, so kita hanya perlu buka secara online. Okay, tapi so far hanya untuk cash investment saja. So untuk blue chip dan juga dividend enhance ni boleh buka minimum RM10,000 dan juga boleh buka secara online. Okay, so MPF masih minta maaf, kita masih patuh kepada requirement MPF yang mana kena chop jari, so masih perlukan form lah. Tapi tak apa, kita boleh proses. Siapa minat nak gunakan MPF, kita boleh gunalah courier ke, kita carilah kaedah yang terbaik waktu-waktu sekarang ni untuk bagi juga peluang kepada orang yang nak melabur saham. Okay, so insyaAllah kita boleh usahakan. Just contact saya, kita aturkan macam mana. Okay. Dan satu lagi iaitu untuk global account. Okay, so Philip Global Wrap Account ada Quant. Okay, so Quant ni dia ada dua option. Satu untuk pasaran saham di Asia Pasifik. So Asia Pasifik meaning contoh negara adalah Australia, Malaysia, Malaysia termasuk Asia Pasifik, jangan tak tahu pula. Okay, so Australia, Malaysia, Indonesia, Thailand, Taiwan, Hong Kong dan sebagainya. Okay, so itu dalam kategori Asia Pasifik. So dia fokus selection of stocks dalam kategori itu. Manakala yang kedua adalah untuk global stocks. Okay, so beza dia lah, bila global stocks ni dia akan approach dia lebih besar lah. Dia termasuk dalam pasaran US, Europe, Asia, Afrika, kalau ada lah Afrika. Okay, tapi normally people lah masuk dalam emerging market dan juga developed market lah. Okay, so emerging market mostly Asia Pacific region, developed market of course dalam Europe, US punya market. So untuk Quant ada dua jenis, bergantung kepada investor nak yang mana. Okay, sebab dua-dua ada kelebihan masing-masing. Global of course dia more kepada developing countries, ataupun dipanggil developed market. Asia Pacific is more on emerging market. Okay, so ini minimum adalah RM100,000. Okay, so ini contoh-contoh saham untuk opportunity, saham-saham yang small and medium cap, contoh macam Datasonic, Kosan, Hexstar, Jax Resources, Saipark, Vitrox, Awantec, SCIB. Okay, ni macam hot scale lah lately, serba dinamik. SCIB ni agak hot scale lah. Okay, dan juga contoh-contoh lain macam VZ1. Okay, alright, so ini prestasi performance so far, okay, untuk salah satu daripada clients. Okay, so perlu jelas, ini hanyalah past performance, dan juga ni bukanlah guaranteed return yang semua investor akan dapat. Okay, so just untuk bagi show example, kalau kata betul ke investment boleh untung kan. Philip saya tengok ada tu orang post rugi kan, negatif 70%. Okay, so kita sebenarnya ada, tapi kita taklah nak show off macam tu kan, post belah kat semua orang. So kita siapa yang sudi dengar kita punya sharing, insyaAllah kita bagi tunjuk contoh-contoh. Inilah salah satu contoh investor yang dah invest since 2008. Okay, so depan kita tahu
was a crisis 2008 tu dia masuk memang timing cantik lah, waktu subprime waktu tu kan, subprime crisis. So market memang jatuh. Kalau siapa masuk, memang shock lah waktu tu. Okay, so inilah prestasi dia selepas 12 tahun dia melabur dalam opportunity, okay, mandates opportunity. Return dia as of yang ni bulan 2 hari tu, okay, bulan 2 return dia adalah 462%. Okay, so dengan modal dia bermula dengan 42,500. So pada 25 hari bulan 2 2021, return dia telah menjadi, dia punya portfolio telah menjadi RM238,994.88. Okay. So kalau kita tengok roughly dalam kenaikan 462%. Okay. Okay ke tak okay? Okay, so sebab ni bukan dia manage ini fund manager uruskan. So dia goyang kaki saja. Tapi inilah potensi yang ada dalam opportunity market. Okay. Dan kena faham bukan setiap investor akan dapat return berbeza because timing masuk berbeza, modal masuk berbeza, risk appetite atau risk profile investor yang berbeza. Yang benda ni semua akan mempengaruhi analisa ataupun kajian fund manager untuk menentukan saham apa yang terbaik untuk dia, berapa percentage setiap saham. Yang kat sini percentage saham so kita nampak dipecahkan diversify dalam sektor-sektor yang berbeza, company-company yang berbeza, okay? Dan juga percentage setiap satu tu dia tak lebih daripada 10%. Okay, sebab untuk menguruskan risiko dalam risk management, so normally fund manager tak masuk lebih daripada 10%. Okay, so anda boleh nampak kat sini memang ada untung, memang ada rugi. Okay ke tak okay kan? Kat sini tengok contoh ini untung 87%. Ini rugi negatif 11%. Ada kita nampak kat sini, boleh nampak sebenarnya. Kemudian untung, ni untung 425%. Okay, saham ni dia untung sebab dia masuk murah Dia masuk dulu RM1.19. Sekarang harga dia RM6.30. Anda tahu-tahulah saham ni apa. Siapa yang biasa dengan pelaburan saham akan tahulah syarikat apa tu. Okay. Kemudian kat sini ada untung 252%. Okay, so saham ni dulu dia beli fund manager beli dulu 50 sen. Sekarang dah RM1.90. Ada juga yang untung 236%. Okay. Ada juga yang rugi negatif 55%. So bila kita tengok balik track record performance dia overall untuk 12 tahun adalah keuntungan 462%. Okay. But of course this is a past performance. Okay, dia is not a guaranteed return untuk semua investor. Okay, so just to show that kalau orang tanya boleh ke untung pernah ke untung investor kat Philips ni, so kita ada track record. Okay, insyaAllah kita tunjuk, kita kongsikan, jangan risau. Okay, so mandates yang kedua adalah blue chip stock. Okay, so blue chip stock ni yang mahal-mahal tu lah. Okay, yang ada dalam KLCI tu. Contohnya macam apa? Tenaga Nasional. Bursa Malaysia tu adalah tempat orang melabur, tapi dia juga didagangkan. Okay, so Bursa Malaysia tu didagangkan di Bursa Malaysia. Nampak complicated tapi sebenarnya itulah dia. Bursa Malaysia juga didagangkan. Dan kini Bursa Malaysia dah patuh syariah. Okay. Sebelum ni mungkin dia tak patuh syariah, tapi Alhamdulillah sekarang dia dah patuh syariah. Okay. Kemudian contoh lain Dialog. Dialog company besar, market cap besar. Talega. Okay. Tapi baru beberapa minggu lepas saya rasa dia dah terkeluar lah. Talega dah tak ada. Supermax. Talega masih ada. Telegram dan Toggle masih ada. Supermax yang terkeluar. Okay, diganti dengan Mr. DIY. Okay, so Gamuda Time. Inilah contoh-contoh saham dalam blue chip mandate ataupun blue chip stocks. Company yang mempunyai excellent reputation. Kita tahu Tenaga Nasional tak pernah rugi sejak didagangkan. Anda boleh baca annual report dia. Setiap tahun untung je. Dividen pun bayar ni namanya. Dia pay dividends. Okay, so company-company normally di bursa yang blue chip stock ni dia bayar dividen. Bukan semua lah, tapi of course mostly dia akan kalau dia untung dia nak share sama-sama dengan dia punya shareholder. Okay, dan telah well established and have operated for years and a very dependable earnings. Okay, ini contoh-contoh ataupun kriteria dia. Okay, sini untuk blue chip stocks. Kemudian ini contoh performance dia. Investor ni dah labur sejak 2015. Okay, so bila kita extract this report pada 31 hari bulan 1 tahun 2021, bagi 5 tahun pelaburan,
keuntungan dia telah mencatat 68.77%, dengan modal asal 26,900. Kini portfolio value dia bernilai RM45,401.45. So overall performance untuk 5 tahun dia 68.77%. Okay. So in term of performance wise, okay, blue chip kalau compare dengan opportunity tadi, blue chip ni kalau boleh kita kata almost half lah performance dia, sebab dia taklah volatile macam small and medium cap. Small and medium cap nampak boleh naik sampai 400% satu saham, ada yang 200%. Relax je kan, sebab harga lah daripada 50 sen nak naik RM6. Daripada tadi berapa, RM1.9, dia jadi RM3 ke RM4. Dia boleh naik macam tu. Tapi kalau blue chip ni, of course sebab dia market cap dia besar, dia nak naik tu tak adalah naik sampai 400% easily macam tu. So akan nampak kat sini pun dia nampak naik dia ada yang paling tinggi pun 94%. Okay, mungkin ni pun dah makan beberapa tahun. So dia tak adalah semua boleh naik sampai 95. Ada yang naik 55%, 6%, 9%, 20% macam tu. Sebab saham dia mahal tengok average call kat sini RM7. Okay, berapa orang yang boleh beli saham RM7 ni? Okay, bukan semua orang lah maksudnya. Kalau macam small cap tu semua boleh beli. Kalau ada modal 1,000 pun dah boleh beli saham yang 20 sen, 30 sen kan. So kalau yang ni nampak harga saham RM10 satu unit satu unit dah RM10. Ni RM9, ni RM3. So saham-saham orang panggil kayangan lah yang mahal-mahal ni. So of course dia stable, tapi dia taklah terlalu volatile macam small and medium caps. Okay, alright. Ini adalah contoh-contoh dividend enhance, saham-saham dalam kategori dividend enhance. Contohnya BIMB, Holding Berhad, Malakoff, Telework, Gas Malaysia, Matrix, KLCC, MMC dan sebagainya. Okay, so ini adalah saham-saham yang kita tahu from record mereka memberikan dividend yield ataupun dividend stocks yang tinggi. Okay, ini adalah prestasi daripada one of the investor. Okay, cuma untuk dividend enhance ni dia introduce I think 2019. Okay, so dia baru dalam setahun setengah begitu, setahun setengah lebih sikit. So kita tak ada lagi data yang 3 tahun atau 5 tahun ke atas. So bagi saya nak dapatkan data yang kita boleh bagi example macam strong sikit macam tadi blue chip 5 tahun, macam opportunity ni 12 tahun. So kita macam confident sikit lah so sebab dia dah lalu a few cycle. Kalau macam opportunity tu dia 12 tahun, dia dah lalu a few cycle lah. Major cycle satu, mungkin minor cycle dia dah lalu 2 kali. Okay, so for me data yang cantik lah untuk 3 tahun ke atas, 3 atau 5 tahun ke atas yang sesuai untuk kita nampak prestasi. Sebab kalau kita masuk during crash, of course semua akan naik lah. Masuk tahun lepas semua boleh naik. Tutup mata pun masuk, insyaAllah naik waktu bulan 3, bulan 4 tu kan. So setahun bagi saya company nak tunjukkan return sebab dia ada catalyst dia, iaitu waktu tu crash dan rebound. So dia macam tak berapa kuat lah untuk kita tengok dia punya returns. So for me kalau 3-5 tahun, kalau the best of course 5 tahun ke atas, untuk kita dapatkan dia punya track record, that will be the best. Okay, kemudian ini okay, ada juga recommendation untuk melabur dalam unit trust. So unit trust kita akan labur bukan dalam satu company. Okay, dalam Phillip Capital kita boleh labur dalam beberapa company. Okay, tapi taklah kita masuk semua ni. Cuma kita memang ada akses untuk membeli saham-saham di dalam platform Phillips Mutual. So Phillips Mutual sebenarnya kita ada akses untuk lebih daripada 20 syarikat, lebih daripada 20 UTMC, iaitu lebih daripada 400 funds yang kita boleh akses. Contoh company mungkin yang biasa dengar Kenanga, kita juga boleh invest dalam Kenanga punya funds. Selain itu kita boleh, kalau biasa dengar nama apa yang biasa dalam market, Principal. Okay, so kita juga boleh melabur dalam fund-fund dalam Principal. Okay, so ada juga dalam, kita boleh melabur dalam Manulife. Kita juga boleh labur dalam Eastspring. Okay, yang mungkin yang tak pernah dengar sebelum ni mungkin Aberdeen. Aberdeen Standard ni daripada Scotland punya unit trust. Okay, company Aberdeen, dia ada juga Islamic, jangan risau.
Islamic ada. Afin Huang pun kita boleh masuk, Interpac pun kita boleh labur, KF, Bothwell, FIM, M Invest, Amundi, Apex, bagi PMB Permodalan Mara Berhad Investment pun kita boleh, BIMB Investment pun boleh, RHB Investment Asset Management pun boleh. So Franklin Templeton, tapi ni saya tak pernah nampak yang syariah lagi lah, tapi dia ada. Kita boleh invest juga. Maknanya kita tak tertaluk kepada satu syarikat je. Okay, so bila kita invest tu kita ada variety of choices. Okay, so itu antara private mandates juga yang ada, iaitu melabur dalam unit trust. Okay, so dekat sini adalah mandates untuk PGWA. Ni untuk Kuan Asia Pacific. Contoh-contoh syarikat di Australia, ARB, Cogan, Aussie Premier Investment Limited. Contoh dekat Hong Kong, syarikat apa dia labur dalam BYD, Lenovo. Tak lupa juga sebab Asia Pacific, Malaysia pun adalah Asia Pacific. Syarikat contoh macam Supermax, Sime Darby, di China ada Zuazin Cement, Singapura ada Riverstone Holding Limited. Ni contoh lah, bukanlah semestinya dia kena masuk. Okay, tapi dia dalam selection criteria tu dia akan tengok secara global ni ada 150,000, lebih daripada 150,000 sebenarnya syarikat-syarikat didagangkan. Macam mana dia nak cascade down kan, nak tengok hanya pada 9,000. Okay, so daripada 9,000 ni yang mana satu nak pilih untuk investor, contohnya untuk akaun saya. Okay, so saya ni mungkin agresif. So agresif, stok mana sesuai untuk saya, berapa percentage setiap stok tu, berapa stocks nak beli, bila nak beli, sebagainya. Yang itu kita serahkan kepada bahagian Kuan Asia Pacific ni. Okay, dan juga Kuan untuk global. So dia akan cascade down daripada banyak capital market saham-saham didagangkan di peringkat global. Tapis dulu mana yang perform, mana yang okey. Sebab tu tapis yang syariah pula. Okay, kemudian tapis lagi. Mungkin dalam portfolio kita hanya dalam 10 mungkin dalam 10 saham je. Okay, sebelum lepas tu nak kena monitor, sama dia nak beli baru, nak jual sebagainya tu. Itu semua kita serahkan kepada this mandate. Jangan risau so kita hanya pilih saham-saham yang patuh syariah saja. Nama macam pelik-pelik kan, tapi dia ada accredited daripada body-body yang mengeluarkan kepatuhan syariah dia. Alright. Okay, so ni bahagian risk. Tadi cerita pasal untung saja kan. Siapa yang tak suka cerita untung? Tetapi setiap pelaburan dia datang dengan risiko. Okay, sebab kita dalam feeling capital kita tak janji keuntungan. Tak ada. Dan dalam Islam pun pelaburan tidak boleh menjanjikan keuntungan. Okay, so itu kena clearkan. Pelaburan yang patuh syariah dia tak boleh janji untung, dia tak boleh janji rugi. Dia kena tanggung risiko. Sebab ini adalah graf. Okay, kita bagi contoh. Return and risk. Okay, so return yang tinggi dia datang dengan risk yang lebih tinggi, ataupun kita panggil sebagai standard deviation. So orang yang biasa dalam financial dia tahulah standard deviation ni. Dia mengira daripada sudut risiko dia. Okay, so kalau kita nampak sini, semakin tinggi dia punya potensi keuntungan, semakin tinggi juga risiko yang datang. Okay, so kalau nampak kat sini yang paling rendah adalah money markets, government treasuries with lower risk and lower return. Kat sini paling rendah lah, dan juga return dia paling rendah kat sini. Kemudian kita tengok investment grade corporate bond. Okay, yang ini government guaranteed bond ataupun government guaranteed sukuk. Atas sikit dia ada corporate bond ataupun corporate sukuk. Dia ada tinggi sikit risk dia sebab tak ada orang guarantee dia. Contohnya corporate, syarikat corporate dia nak issue, dia perlukan dana untuk buat projek dia. Contoh dia nak buat sesen jana kuasa, so dia terbitkan sukuk dengan sekian profit, siapa subscribe dia boleh bayar secara monthly, secara annually. Ataupun dia nak bina highway, nak buat highway baru, so dia perlukan dana, so dia boleh terbitkan sukuk. So itu bentuk-bentuk corporate bonds. Blue chips ataupun yang tadi kita tengok blue chip stocks, yang large cap tu dia berada di sini, return dia di sini, risiko dia di sini. Kalau nak compare in term of corporate bonds, ataupun government guaranteed bond, risiko dia lebih tinggi sikit. Tapi of course dia datang dengan higher potential return. Dia bukan guaranteed return, potensi keuntungan dia juga lebih tinggi. Yang kita nampak tadi contoh example yang ada. Kemudian tinggi sikit lagi adalah mid cap stock dan juga small cap paling tinggi kat sini. Sebab of course small cap dia very volatile, dan juga mid cap ni juga volatile. Ini adalah untuk
opportunity mandate tadi yang ada small and medium caps. So small and medium cap stock dia potensi keuntungan paling tinggi dan juga dia datang dengan dia punya risiko yang tinggi. Okay. Okay, so kita masuk kepada bahagian fees. Okay, so fees yang ada dan terlibat di dalam private mandates ni, yang pertama adalah service fee. Ini service fee sekali sahaja waktu capital injected lah. Dia dikenakan 3% untuk setiap injection. Okay, sekali je, dia bukan setahun sekali kan. Waktu anda inject masuk modal, dia kenakan 3%. One off kemudian annual management fee, dia ada berbagai level. Okay, so yang bawah 500,000 1.5% sahaja setahun 1.5%. So mahal ke tak mahal bergantunglah kepada masing-masing. Ada orang kata masa dia lebih mahal, so setakat bayar 1.5 dia kata tak ada masalah. Okay, so depends on orang. Mungkin agak tinggi, ada yang kata mungkin rendah. Bagi saya 1.5 untuk ada peace of mind, bagi saya bayar je lah kan. Sebab tak mahal pun 1.5 kalau 10,000 hanyalah RM150. So RM150 setahun. So dia bagi prorate kalau sebulan tu RM10 lebih adalah RM12 macam tu lah RM12.50 macam tu. Okay, so tak, bagi saya ada peace of mind, tak apalah RM12 sebulan tu untuk bayar kepada annual management fee. So untuk investment yang lebih 2 juta, so annual management fee dia lebih rendah, half. Okay, half daripada 1.5 iaitu 0.75% sahaja. Ini setahun bukannya sebulan, bukannya one off, dia annually, setahun sekali dia charge. Dia charge setahun sekali tapi dia prorate monthly. End of the month tu dia akan potong siap-siap. So whatever yang dia nampak dekat dalam sistem is a net. After charges, after dia tolak apa semua, itu adalah you punya profit ataupun loss, is net. So tak payah pening-pening nak kena tolak satu-satu kan. So you buka nanti dalam sistem tu, dalam portal, is everything dia dah bagi siap-siap. Okay. Kemudian kat sini ada withdrawal charges. Okay, yang ni sekiranya anda withdraw kurang setahun. Okay, so dia ada lock-in period dia setahun ataupun 12 bulan. Sekiranya anda nak withdraw lebih awal, contohnya lepas 6 bulan anda rasa anda nak withdraw sebab mungkin dah dapat return ke apa sebagainya, mungkin ada sebab yang tersendiri, okay, masih boleh withdraw. Okay, mungkin ada emergency sebagainya, tapi dia kenakan penalti lah 2.5%. Kalau untung 25%, apalah sangat 2.5 tapi kalau belum untung, bagi saya sekiranya tak ada keperluan so jangan withdraw sebab sayang dia kena 2.5%. Okay, so tapi lepas 12 bulan kalau anda nak withdraw, dia tak ada kenakan sebarang charges. Okay, so kemudian dekat sini ada custodian charges. Okay, so custodian charges dekat sini untuk transaction fee adalah 0.12% untuk setiap transaction. Okay, so ni macam brokerage fee lah yang kita bayar kalau macam kita buka akaun CDS, kita ada kenakan 0.12 ke, ada yang 0.5, ada yang 0.6 sebagainya. Cuma dekat sini kita tak ada minimum amount dia tak ada minimum amount yang dikenakan charge. Contoh macam saya buka dengan broker A, dia ada 0.12% tapi dengan minimum RM12. So kalau saya punya 0.12 tu kurang daripada RM12, dia still kenakan RM12. Tapi kalau untuk yang ni dalam private mandate, dia tak ada minimum charge. Kalau 0.12 tu equivalent tu RM1, maka RM1 lah bayaran untuk transaction fee tu. Kita menggunakan custodian M+. M+ adalah broker dan juga adalah custodian kita. So duit ataupun dana capital akan dipegang oleh custodian, oleh M+, bukan Phillip Capital. Ini memang kalau macam dalam unit trust kita panggil sebagai trustee lah. Trustee yang akan pegang duit investor, bukan fund manager. Fund manager hanya boleh bagi instruction kepada trustee ataupun custodian untuk execute, sama ada untuk selling ataupun buying. So fund manager buat analisis, buat kajian semua, dan dia bagi instruction kepada custodian untuk execute the trades, untuk buy, sell dan sebagainya. Okay. Kemudian untuk of course kita kena bayar juga custodian fee. Dia charge 0.03% setahun per annum. Setahun sikit je, 0.03%. Okay, per annum. Tak sampai 0.1% pun 0.03 lagi peratus. Okay. Ada fee untuk cash investment. EPF investment tak ada EPF investment dia tak ada performance fee, tapi untuk cash investment dia ada performance fee. So basically kalau nak terangkan performance fee ni, jika sekiranya klien untung lebih daripada 4%, okay, so benchmark dia kena achieve 4%. Sekiranya investor tu untung lebih daripada 4%, barulah
fund manager boleh dipanggil the client shall pay to the manager a performance fee at the rate of 10% of the excess return. Okay, so sekiranya contoh klien untung 14%, so tolak 4%, tolak 4%, siap-siap sebab dia kena minimum 4% kena achieve. So 10% tu katalah equivalent to RM1,000. So apa yang performance fee fund manager boleh ambil hanyalah RM100 sebab dia hanya boleh ambil 10% sahaja, 10% sahaja. So yang penting investor kena untung dulu lah. Kalau tak achieve 4%, mana dia tak boleh ambil performance fee. Okay, so senang macam tu. Kalau lebih 4%, and then dia boleh ambil hanya 10% daripada excess return, bukan semua profit tu, excess saja yang tadi tu, dan hanya ambil 10% sahaja. So it's macam KPI lah, macam kita dalam corporate, kita ada KPI. Kalau kita achieve KPI kita, kita dapat bonus lebih, kita dapat bonus yang lebih banyak, ikut kita rating. So dalam ni pun bagus untuk encourage fund manager untuk perform lebih baik. Kalau dia nak dapatkan dia punya performance fee lah. Okay, so sebagai encouragement untuk dia. Okay, cuma untuk Absolute 8 tu dia ada dia punya performance fee yang berbeza, sebab benchmark dia bukan 4%, benchmark dia 8%. Yang itu anda boleh tengok nanti dalam video di YouTube saya dah explain details berkenaan dengan mandates Absolute 8 tu. Okay, benchmark dia bukan 4, benchmark dia dah letak 8. Okay, tinggi sikit. Kemudian lain-lain adalah sales and service tax lah, yang itu kena bayar kat government lah. Of course kita kena bayar juga. Okay, so method of payment, okay, yang ini sebarang bentuk bayaran. Okay, untuk cash, untuk EPF tak apa. EPF nanti senang sebab EPF terus transfer direct kepada Philips. Untuk cash investment kena transfer kepada Balai Melaka Equity Nominees, M+ sebagai kita punya custodian. Okay, so nanti details nanti boleh dapatkan daripada saya, dan account dan sebagainya kepada yang berminat nak daftar lah. Okay, dan juga ini adalah ini adalah bentuk online dia, online application untuk untuk online opening account. Boleh buat sambil baring-baring kat rumah, sambil-sambil tengah sarapan, sambil-sambil tengah sapa, boleh buka account. Okay, so mungkin ada yang buka account lambat untuk CDS sebagainya, boleh buka private mandate ataupun private managed account. InsyaAllah proses dia lebih cepat, insyaAllah. Okay, saya tak boleh janjilah, tapi kita try untuk siapkan less than 1 week. Sebenarnya KPI dia lagi laju, tapi kita katalah mungkin ada data-data yang diperlukan, macam receipt, perlukan proof of payment. Ini kadang-kadang lah lambat sikit dapat, so kita cuba untuk selesaikan dalam masa seminggu, insyaAllah. Okay. So siapa yang minat nanti insyaAllah boleh contact saya, sama ada di Facebook, boleh PM saya, sama ada kalau di YouTube nanti saya akan berikan saya punya link, boleh contact terus dengan saya untuk sama ada dapatkan penjelasan lanjut, nak tanya apa-apa soalan, tanya je sebelum anda invest tu, anda make sure anda faham betul-betul, dan juga anda clear tentang apa yang anda nak laburkan. Okay, so I think that's all from me untuk hari ni. Bagi sesi ni insyaAllah saya akan kongsikan from time to time peluang-peluang pelaburan lagi yang ada, insyaAllah, yang dikeluarkan di pasaran, yang juga yang terbaru dan yang terkini sekiranya ada dari masa semasa. So boleh follow saya sama ada di Facebook ataupun di YouTube, untuk saya akan kongsi peluang-peluang pelaburan dari semasa ke semasa, insyaAllah. Okay, so thank you so much kepada anda yang tonton daripada awal hingga akhir. Saya amat menghargai masa anda yang anda luangkan, dan insyaAllah semoga kita boleh berusaha sama, berurusan insyaAllah sebagai investor bersama dengan Phillip Capital, dan kita doakan juga agar lebih ramai rakyat Malaysia ni yang melabur dalam tempat pelaburan yang sah dan juga yang patuh syariah, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.